Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran pada hari ini. Di mana pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan ibadah buat kali terakhir. Di mana pada hari ini kita akan belajar pada bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-6 berkaitan dengan bersugi. Jadi murid-murid semua boleh rujuk di dalam muka surat 29 sehingga muka surat 31 di dalam kitab Ibadah Darjah 2. Daripada muka surat ini, anda akan belajar daripada muka surat tersebut ini. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar pada masa yang lalu. Di mana pada pembelajaran yang lepas, kita dah belajar sebahagian perkara-perkara berkaitan di dalam bab yang kelima, iaitu berkaitan dengan solat. Antaranya, kita dah belajar apakah dia perkara-perkara sunat hayat di dalam solat. Yang di mana kita dah belajar sebanyak 14 perbuatan sunat hayat yang kita boleh lakukan di dalam solat tersebut. Jadi, Ustaz berharap kepada anda semua, apa yang Ustaz ajarkan kepada anda berkaitan perkara tersebut, dapat kenal dan juga dapat faham. Dan insya-Allah awak boleh dapat amalkan apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua. Jadi, sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada yang pertama, boleh tengok pada kitab Ibadat Darjah 2, pada muka surat 26 sehingga muka surat 28, ataupun boleh tengok daripada rujukan internet, iaitu Ustaz uploadkan video berkaitan dengan perkara sunat hayat di dalam YouTube. Nanti anda boleh tengok link videonya dekat bawah video ini di bahagian description di bawah tersebut. Di situ juga Ustaz sertakan link-link yang berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu solat. Baiklah, seperti mana Ustaz janjikan kepada anda semua, pada hari ini Ustaz akan menjelaskan kepada anda berkaitan dengan bersugi, atau dengan kata nama lainnya adalah siwak. Jadi, apakah maksud bersugi murid-murid semua? Iaitu sebuah perbuatan yang di mana anda semua perlu membersihkan mulut dan gigi. Senang cerita, bersugi ini adalah perbuatan awak menggosok gigi ataupun membersihkan mulut anda. Jadi, di dalam Islam, bersugi ini penting dalam kehidupan kita. Kerana hukum bersugi ini adalah sunnah muakkadah, iaitu sunat yang dituntut. Kerana tujuan kita kena bersugi ini adalah untuk memudahkan kita melakukan percakapan di dalam ibadat, terutamanya berkaitan dengan solat. Jadi, bersugi ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi, walaupun hukum bersugi ini adalah sunat yang dituntut, tetapi apabila pada waktu bulan puasa, iaitu bulan Ramadan, ataupun anda berpuasa sunat sekalipun, hukumnya makruh bersugi sekiranya anda menggosok gigi pada waktu lepas zuhur. Jadi, bila anda sedang dalam keadaan puasa, kalau boleh elakkan menggosok gigi pada waktu lepas zuhur. Kerana sekiranya anda menggosok gigi lepas zuhur, jatuh hukum makruh. Jadi hanya orang yang berpuasa saja ada tambahan hukum bersugi. Jadi setelah kita dah belajar apakah dia masuk bersugi serta hukum dia, bila masa kita boleh bersugi? Maksudnya bila kita boleh menggosok gigi. Jadi, perkara pertama sekali adalah setelah bangun tidur. Ini biasalah yang sentiasa kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Bila kita dah bangun tidur, kita gosok gigi. Jadi, itulah waktu yang anda boleh bersugi. Yang kedua adalah sebelum solat. Perkara ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum baginda hendak menunaikan solat, baginda selalu menggosok gigi. Jadi, dalam kita boleh ikut contoh apa yang Rasulullah SAW buat, iaitu
kita gosok gigi pada waktu sebelum menunaikan solat. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran. Kerana bila kita hendak membaca Al-Quran, kita nak pastikan bacaan kita dibaca dengan jelas dan betul. Dan bagi memastikan kita boleh baca seperti itu, maka kita kena bersugi. Kita kena gosok gigi adalah semata-mata kerana bila kita hendak membaca Al-Quran, kita boleh baca dengan jelas dan betul. Dan yang keempat, mulut berbau atau gigi kotor. Jadi andai kata bila anda sedang cakap-cakap dengan kawan awak, tiba-tiba anda perasan mulut anda berbau. Ataupun setelah anda makan ataupun minum, awak cek gigi awak kekuningan ataupun gigi awak kotor. Jadi pada waktu tersebut itulah anda boleh untuk menggosokkan gigi anda semua ataupun membersihkan mulut anda. Okey, jadi keempat-empat ini adalah masa yang anda boleh lakukan untuk bersugi. Jadi, setelah kita dah kenal bila waktu kita hendak bersugi, apakah alat-alat yang kita boleh gunakan untuk bersugi? Jadi, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah kayu arak. Bagaimana kayu arak ni murid-murid semua adalah seperti mana di dalam gambar yang Ustaz tunjukkan ini. Ini adalah pokok arak, di mana orang mengambil batang kayu daripada pohon ini tersebut digunakan untuk kita bersugi. Jadi, apa yang kita ambil pada kayu daripada pokok ini tersebut dipanggil sebagai kayu arak. Dan kayu arak ini selalu digunakan oleh Rasulullah SAW, di mana baginda menggunakan kayu arak ini digunakan untuk bersugi. Jadi, kayu arak ni dia akan jadi seperti ini. Biasanya siapa yang ada benda ni dekat rumah, anda dapat tahulah bahawa kayu yang anda guna untuk bersugi ini adalah datang daripada kayu arak, iaitu kayu yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk bersugi. Jadi sekiranya anda ingin mencari kayu ini, boleh jumpa dekat kedai-kedai farmasi ke ataupun mana-mana kedai kesihatan yang menjual benda ini. Yang kedua adalah sabut kelapa. Jadi bagaimana sabut kelapa murid-murid semua adalah gambar seperti ini. Ini adalah sabut kelapa. Jadi apa kaitannya sabut kelapa dengan bersugi ini? Kerana sabut kelapa ini digunakan pada orang-orang pada zaman dahulu, di mana orang-orang dulu dia guna sabut kelapa berserta dengan kayu arang. Kayu arang adalah seperti ini. Tak kisahlah arang kayu ke arang batu, tapi biasanya arang kayu. Di mana orang dulu-dulu dia gunakan sabut kelapa sekali dengan arang untuk tujuan memutihkan gigi. Itu cara-cara orang bersugi, cara-cara orang gosok membersihkan gigi mereka pada zaman dahulu. Yang ketiga, benda-benda yang kesat dan suci. Jadi anda kata anda tak ada berus gigi untuk nak gosok. Jadinya anda boleh guna segala benda-benda yang boleh kesat dan pada masa yang sama benda itu mesti dalam keadaan yang suci. Contohnya kain, kertas tisu dan juga pencungkil gigi. Gambarnya ada seperti di bawah ni, di mana di sebelah kanan awak ini ada gambar kain. Tak kisahlah kain kering ke, kain basah ke, asalkan kain itu tersebut boleh kesat dan kain itu tersebut suci daripada najis, anda boleh gunakan untuk bersugi. Dan begitu jugalah dengan penggunaan kertas tisu. Dan pencungkil gigi ini adalah seperti mana di sebelah kiri anda ni. Ini adalah pencungkil gigi, di mana anda guna pencungkil gigi ini untuk membersihkan gigi awak dengan membuang kotoran-kotoran yang ada di celah-celah gigi awak semua. Yang keempat, berus gigi dan benang floss. Jadi benang floss ini maksudnya dia gunakan benang untuk membersihkan kotoran di celah-celah gigi juga. Sama seperti pencungkil gigi. Tapi bezanya pencungkil gigi ini dia guna batang kayu yang kecil, manakala benang floss ini digunakan benang putih. Jadi gambarnya adalah seperti di bawah ini. Berus gigi, Ustaz rasa anda semua sentiasa guna di rumah bila anda nak gosok gigi pada setiap hari. Dan ini adalah benang floss tersebut.
Benang floss ni ada macam-macam bentuk. Ada bentuk seperti yang ada batang seperti ini, ada yang dalam bentuk benang dan sebagainya. Okey. Dan yang kelima adalah segala bahan-bahan cecair yang digunakan untuk membersihkan mulut dan gigi. Contohnya, yang anda semua sedia maklum, berubat gigi. Ubat gigi yang anda selalu guna berserta dengan berus gigi untuk gosok gigi. Dan juga ubat berkumur-kumur. Ubat berkumur-kumur seperti mana di dalam gambar ini. Anda akan jumpa benda ini di dalam bila anda pergi pasar raya. Di mana ubat berkumur-kumur ini tujuannya untuk membersihkan mulut dan juga untuk menjadikan mulut anda berbau wangi daripada berbau busuk. Jadi, apa yang Ustaz tunjukkan kepada anda semua, 5 jenis alat-alat untuk anda boleh bersugi. Jadi, bersugi ini bukan sahaja sekadar anda guna kayu arak sahaja. Malah, apa yang anda guna dalam kehidupan seharian anda untuk menggosokkan gigi juga adalah sama seperti keadaan anda bersugi. Jadi bagaimana cara-cara kita untuk hendak bersugi? Yang pertama sekali, kita sebagai orang Islam, apa-apa saja kita buat, kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anda baca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan hati di dalam tandas. Sebab anda tak boleh sebut nama Allah di dalam tandas. Jadinya bila anda nak sebut baca Bismillahirrahmanirrahim, baca di dalam hati sebelum anda hendak menggosokkan gigi. Yang kedua, memulakan memberus gigi pada bahagian kanan. Iaitu kita mengikut sunnah Rasulullah SAW, kita memulakan sesuatu dengan langkah kanan dahulu. Setelah itu, kita berus gigi kita daripada atas ke bawah pada celah gigi ke atas. Maksudnya kita mulakan daripada atas dahulu. Daripada atas kita mulakan gosok daripada atas ke bawah celah gigi kita yang di atas. Dan begitu juga selepas itu baru kita gosok dekat gigi di bawah. Kita mulakan daripada bawah ke atas. Yang kelima, selepas kita dah berus celah-celah gigi kita atas dan bawah, kita berus gigi di bahagian lelangit kita, di gusi gigi kita dan juga lidah. Tujuannya untuk memastikan bau mulut kita sentiasa harum daripada segala bau-bau yang busuk. Dan yang keenam, selepas kita gosok gigi, kita kena kumur-kumur selepas memberus gigi kita. Jadi setelah kita gosok gigi, kita kumur-kumur lah. Kita tak nak bekas-bekas sisa-sisa ubat gigi kita akan terus telan ke dalam mulut kita. Nanti jadi tak elok. Jadi seelok-eloknya, lepas anda gosok gigi, kumur-kumur dan buang. Jadi itulah cara-cara yang bersugi yang sepatutnya. Dan akhir sekali, kita kena kenal. Sekiranya kita bersugi, kita akan mendapat fadilatnya. Kita akan mendapat kelebihannya. Apakah dia? Yang pertama, dapat membersihkan mulut dan gigi. Jadi bila kita bersugi, kita dapat tahu bagaimana cara-cara kita untuk membersihkan mulut dan gigi kita. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita tidak membersihkan mulut dan gigi hanya kerana kita tak tahu ada alatan-alatannya. Sekarang anda semua dah tahu ada alatan-alatan untuk bersugi. Jadi bersugilah kerana ia dapat membersihkan mulut dan gigi kita. Yang kedua, dapat menghilangkan bau mulut ketika hendak bercakap. Kerana perkara ini selalu berkaitan dengan adab akhlak kita. Iaitu apabila kita bercakap dengan orang, kita kena pastikan apa yang kita cakap itu mesti tidak mengganggu, tidak menyakiti hati orang lain. Antaranya, kita kena pastikan bau mulut kita sentiasa dalam keadaan harum. Barulah kawan-kawan kita di sekeliling kita lebih senang, lebih selesa untuk bercakap dengan anda. Yang ketiga, dapat mencerahkan penglihatan. Jadi bila anda menggosok gigi, anda bukan saja dapat membersihkan gigi anda dan juga mulut anda, malah ia dapat mencerahkan penglihatan anda, tidak memudahkan anda untuk
mengantuk. Jadi sekiranya anda berasa ngantuk, dengan menggosok gigi, penglihatan anda maka semakin cerah dan mengelakkan diri anda daripada tertidur. Yang keempat, dapat mencerdaskan minda. Bila anda menggosokkan gigi, secara tak sedar otak kita akan sentiasa segar juga. Kerana bila kita gosok gigi akan tinggalkan bau mulut yang harum. Bila bau mulut yang harum memudahkan kita bila kita hendak belajar, bila kita hendak solat, bila kita hendak membaca Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya, dapat mencerdaskan minda anda semua. Yang kelima, dapat menunaikan solat dengan khusyuk. Jadi seperti mana yang Ustaz cakap, pentingnya bersugi ini ketika anda menunaikan solat. Kerana bila anda menggosok gigi sebelum anda pergi solat, solat awak akan berada dalam keadaan yang khusyuk. Anda boleh bersembahyang dalam keadaan menumpukan perhatian sepenuhnya ke arah kiblat. Dan sekiranya anda bersugi. Dan yang keenam, mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bersugi ini adalah perbuatan sunnah, salah satu sunnah Rasulullah SAW. Dan sekiranya kita mengikuti sunnahnya, insya-Allah kita akan mendapat pahala hanya kerana kita mengikuti sunnah Nabi kita. Jadi, maka dengan segala pembelajaran kita dapat pada hari ini, maka berakhirlah kita sudah berkaitan dengan bab yang keenam, iaitu bersugi dan seterusnya ibadat secara keseluruhannya. Jadi, sepanjang yang Ustaz mengajarkan kepada anda semua berkaitan dengan ibadat darjah 2, Ustaz memohon maaf kepada anda semua sekiranya Ustaz ada kesilapan ejaan, kesilapan percakapan dan kesilapan teknikal yang berkaitan dengan pembelajaran kita sepanjang kita di dalam PDPR ini. Jadi Ustaz mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang sudi menonton video saya, dan segala yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.